Kita always dengar yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Tapi pernah tak korang terfikir kenapa ini berlaku dan apa yang menyebabkan benda tu berlaku? So in today's video, aku akan deep dive on the habit yang menyebabkan kita makin miskin dan juga cara mudah untuk break the habit. Nombor 1, pay yourself last. Aku actually first time dengar term ni bila baca buku Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. Buku ni adalah buku yang terawal yang aku baca yang membuatkan aku punya interest tentang personal finance ni makin membesar. Bagi siapa yang belum baca, aku recommend sangat buku ni sebab it's a very light read and also senang nak faham. Dalam buku ni, penulis ni highlight ada dua gaya hidup atau lifestyle yang berbeza, iaitu Rich Dad, seorang bapa yang kaya, dan Poor Dad, seorang bapa yang miskin. Antara perbezaan yang ketara between Rich Dad dan Poor Dad ni always pay themselves last. Tapi Rich Dad ni sentiasa pay themselves first. Contohnya, bila dapat gaji, Poor Dad ni akan bayarlah keperluan asas seperti elektrik, air, makan minum dan sebagainya. After dah tolak semua tu, and then dia akan simpan duit kalau ada lebihan. Kontradik dengan Rich Dad, apa yang diorang akan buat, diorang akan set aside atau ketepikan investment atau savings dulu, and then afterwards baru spend on the lebihan. Jadi apa yang korang boleh buat kat sini adalah set aside awal-awal. For example, 10% daripada gaji korang set aside dekat tempat yang low risk investment macam ASB, tabung haji, AHB dan lain-lain. Lagi bagus kalau korang boleh buat direct debit, dia automatic tolak je daripada gaji korang. Bila benda ni jadi, bila less friction, benda ni lagi senang and korang tak payah fikir pun. Automatic benda tu dah tolak. Nombor 2, selesa dengan hutang jahat atau bad debt. Benda ni apply bila kita beli barang atau benda yang kita tak mampu dengan menggunakan hutang. Dapat beberapa perangkap zaman sekarang ni. Nombor 1, buy now pay later. Benda ni kita rasa macam good deal tau. First, sebab kita dapat 0% interest. Dan second, kita tak payah keluarkan duit lump sum segedebuk. Kita boleh bayar secara ansuran. So, kita punya tendensi untuk beli barang yang kita tak perlu very high. In fact, bila kita beli dan tanggung ansuran antara 3 bulan hingga 3 tahun, kita akan rasa lagi mampu sebab kita dah free up kita punya cash flow. Lepas tu, kita akan shopping lagi dan lagi. So, indirectly, kita akan tambah lagi hutang. Benda ni yang actually diorang suka. Nombor 2, dengan adanya credit line seperti credit card, personal loan dan lain-lain. Interest yang dikenakan actually sangat-sangat tinggi. Ranging from 18% to 20%. Tapi kita sentiasa selesa sebab kita ada bantuan yang lain. Jadi kita still bayar minimum payment. Secara tak langsung, benda tu kita bayar interest kali lebih banyak kepada bank. Lagi kita rasa kita ada duit, lagilah high chance untuk kita screw up kita punya personal finance atau kewangan peribadi. Dan waktu ni yang actually bank suka. Sebab bila kita dah screw up kita punya personal finance, waktu ni diorang boleh charge kita interest yang sangat-sangat tinggi dan diorang boleh buat duit from there. Nombor 3, budgeting atau tahu duit keluar dan masuk. Ada this one saying, what gets measured gets managed. So in this context, korang kena tahu berapa pendapatan korang dan berapa banyak perbelanjaan korang setiap bulan. Once kau tahu kau punya figures, kau akan lebih aware dan chances untuk kau terperangkap dalam lifestyle inflation tu akan lebih berkurangan. Bagi siapa yang tak familiar dengan term lifestyle inflation ni, secara mudahnya, kau akan increase kau punya lifestyle seiring dengan kau punya gaji. So, bila gaji kau naik, lifestyle kau pun automatic naik. Contohnya, bila dulu gaji kau 2,000, kau boleh je naik motor, minum ais kosong dekat tepi jalan. Tapi lepas naik gaji kau 10,000, kau nak kena bawa kereta Mercedes. And kau tak boleh makan dekat tepi jalan. Kau at least kena makan dekat tempat-tempat cafe ataupun dekat mall. Nombor 4, emergency fund. The reason kita ada emergency fund ni, supaya kita ada sedikit buffer tau kalau benda-benda yang tak diduga ni berlaku. Siapa tahu, tiba-tiba nak pergi kerja, tayar pecah. So, kena ganti tayar lagi. And siapa tahu kalau kau makan, tiba-tiba sakit perut. And kau kena spend more dekat kau pergi hospital. Benda-benda macam ni kita tak boleh predict tau. Dan bila kau tak ada emergency fund, kau akan tend to go to the number 2 yang aku cakap tadi. Selesa dengan kau punya bad debt. Contoh senarionya ialah, bila kau tak ada duit, kau akan swipe kad kau dan afterwards, kau akan bayar bare minimum. Sebab apa? Sebab kau tak mampu and kau tak ada duit pun to begin with. Lama-lama benda tu akan membuatkan kau lagi terperangkap dalam hutang yang makin banyak. So itu je aku nak share sedikit sebanyak tentang video ni. So aku harap kita ni dapat buang semua habit-habit yang tak baik ni supaya kita dapat menjadi insan yang lebih baik daripada sebelum-sebelum ni. Kalau korang ada any comment, just comment down below. Jangan lupa like, share dan subscribe. I'll see you guys on the next one. Bye-bye.